warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama kita, dan juga keikhlasan yang mantap di dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Khusus kepada para alim ulama, para ustaz, tuan imam, tuan Bilal, ahli jawatan kuasa, pengerusi masjid Kolej Islam Malaya Petaring Jaya. Kuliah maghrib kita pada malam ini memfokuskan pada tajuk yang khusus berkaitan tentang memahami bid'ah yang hasanah dan juga bid'ah yang sayyi'ah. Jadi bid'ah itu apa dia? Bid'ah kalau dari segi bahasa adalah melakukan satu perkara baharu yang dahulunya tidak ada. Ihdatsu syai'in ma lam yakun. Kalau satu masa dahulu tidak ada, lalu kita baru buat, itu namanya bid'ah. Tidak kisahlah sama ada itu urusan dunia atau urusan agama, baik atau buruk, kalau dulunya tidak ada, baru ada, namanya bid'ah. Sementara dari segi syarak, para ulama mempunyai dua pendekatan yang berbeza tetapi natijah akhirnya sama. Pendekatan yang pertama dalam mentakrifkan bid'ah itu umum, dan pendekatan yang kedua adalah khusus. Kalau saya boleh bagi gambaran umum dan khusus, kita ambil contoh selain daripada isu bid'ah dahulu. Kita bayangkan ada dua orang toki ladang durian. Sekarang masih musim durian. Jadi ada dua orang toki ladang durian. Toki A pendekatan dia umum, toki B pendekatan dia khusus. Macam mana? Toki A dia arahkan pekerja dia pergi ke ladang kutip durian. Dia bagi satu bakul besar, instruction dia pergi ladang kutip durian. Jadi durian jenis apa pun akan masuk dalam bakul yang besar tadi. Sementara toki ladang B mempunyai pendekatan yang khusus. Dari awal lagi dia berikan dua bakul kepada pekerja dia. Dia kata bakul yang ini, yang warna kuning ni, masukkan durian musangking. Lain daripada musangking, masuk bakul lagi satu. Sudah khusus maknanya. Hanya yang ini musangking, yang lagi satu bukan musangking. Jadi kalau kita bawa kefahaman tadi kepada takrif bid'ah, ada ulama yang mengambil pendekatan umum. Dia sedia satu bakul yang besar untuk bid'ah. Dia punya takrif adalah apa-apa perbuatan yang tidak dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal zaman Nabi tak ada, masuk dalam bakul bid'ah. Ya, fi'lu ma lam yuhad fi asli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masuklah kat situ. Urusan dunia masuk, urusan agama masuk, bid'ah baik masuk, bid'ah buruk masuk, ya. Sementara ulama pendekatan yang kedua, dia mengambil pendekatan yang khusus, seolah-olah dia sudah sediakan dua bakul. Satu bakul adalah untuk perkara baharu
yang tidak disokong oleh dalil. Apa benda itu baru. Bila ulama kaji, tak ada pula dalil yang menyokong benda macam ini. Yang itu masuk dalam bakul bid'ah. Sementara perkara baharu, tetapi bila ulama semak-semak, ada sokongan dalil di situ, maka itu masukkan dalam bakul satu lagi, iaitu bukan bid'ah. Ya, jadi yang bid'ah itu khusus kepada yang tak ada dalil sahaja. Sementara yang ulama pendekatan yang pertama, dia tak tengok dulu. Dia tengok baru je masuk dalam bakul bid'ah. Baru masuk dalam bakul bid'ah. Pendekatan berbeza tetapi natijah akhirnya sama. Kenapa? Ulama pendekatan yang pertama pun bukanlah dia terus macam itu, macam toki durian tadi lah. Takkanlah musaki nak jual dengan apa tu durian kampung, kan lain harganya, lain ciri-cirinya, lain permintaannya. Jadi selepas setelah mereka masukkan semua perkara yang tak ada zaman Nabi dalam bakul bid'ah, barulah para ulama itu menilai adakah perkara baharu itu selari atau bercanggah dengan syarak. Kalau selari dinamakan bid'ah hasanah. Kenapa bid'ah hasanah? Bid'ah kerana baru, hasanah kerana selari dengan syariat. Kalau tidak selari dinamakan bid'ah yang sayyi'ah. Sayyi'ah maknanya buruk, hasanah maknanya baik. Kenapa buruk? Kerana dahlah baru, bercanggah pula dengan syarak, maka tidak boleh. Dan ini memang dijelaskan semenjak dari zaman salaf lagi ya. Pembahagian bid'ah ini dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala 3 poin saja. Imam Syafi'i jelaskan bid'ah dengan 3 poin yang ringkas tetapi jelas. Poin yang pertama, al-bid'atu bid'atani. Perkara bid'ah itu 2 jenis bid'ah. Poin yang kedua, mahmudatun wa mazmumatun. Maknanya bid'ah itu ada yang terpuji, terpuji maknanya baik, dan ada yang terkeji, terkeji maknanya buruk. Poin yang ketiga dan terakhir, fama wafaqa sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafaha fahuwa mazmumun. Mana perkara bid'ah yang selari dengan sunnah itu terpuji, mana perkara bid'ah yang bercanggah dengan sunnah maka itu terkeji. Dah selesai. Soalan, macam mana nak tahu perkara itu selari atau bercanggah dengan sunnah? Tidakkah bid'ah itu maknanya benda baru? Kalau itu berlaku zaman Nabi SAW, senang. Nabi akan melarang atau Nabi akan kata tak apa. Tapi ini adalah berlaku selepas kewafatan Nabi SAW. Kita nak kata selari atau tak selari dengan sunnah itu bagaimana? Jawapannya para ulama terpaksa merujuk kepada sumber hukum. Rujuk pada Quran, hadis, ijma', qiyas, istishab, saddu zara'i, masalih mursalah dan sebagainya. Ada kurang lebih 12 atau 13 sumber hukum yang dirujuk oleh ahli usul untuk mengenal pasti hukum. Saya bagi contoh yang mudah iaitu ketika pandemik COVID-19 sedang memuncak, kita rata-ratanya bukan sahaja melakukan, bahkan diarahkan membuat bid'ah dalam solat, iaitu solat berjamaah yang mengikut sunnah adalah makmum solat rapat-rapat antara satu sama lain. Bukan saja tidak berlaku solat jarak-jarak, bahkan memang arahan Nabi SAW supaya dipenuhi ruang-ruang kosong itu. Tapi ingat lagi tak, masa pandemik COVID-19, imam yang suruh buat bid'ah. Dia kata apa? Dia kata pada jemaah tolong jaga penjarakan sosial. Maknanya jemaah kena lebih kurang 1 meter ataupun ada kalanya 1,5 meter. Itu jelas bid'ah. Tapi kenapa mufti kita tidak larang? Kerana mereka lihat ada di sana dalil. Mana pula dalil? Ada ke dalil Nabi suruh sembahyang jarak-jarak? Ya tak ada. Yang ada adalah dalil untuk kita itu menjaga nyawa. Dalil untuk kita itu mengelakkan kemudaratan. Ad-dararu la darar wa la dirar. Tidak boleh kita menyebabkan kemudaratan atau membiar berlakunya kemudaratan. Jadi fakta mengatakan pada masa itulah, kalau kita duduk hampir satu sama lain, risiko jangkitan tinggi, dan bila berjangkit dengan penyakit ini pada masa itu kebimbangan mati itu tinggi. Sekarang mungkin sebab sudah vaksin ke, sudah apa ke, kebimbangan itu agak kurang. Jadi itu kan sunnah juga. Menjaga nyawa itu sunnah, menolak kemudaratan itu sunnah. Maka dilakukan perkara baharu yang tidak bercanggah dengan sunnah. Baik. Kemudian kita terpaksa akui
bahawa di zaman kita ini ada kawan-kawan, saudara-saudara seagama kita yang tidak boleh menerima konsep bid'ah hasanah. Dia kata ada pula bid'ah tapi hasanah. Bid'ah semua sesat. Kita kata ya, kan ulama dah jelaskan bid'ah terbagi dua. Ustaz nak ikut ulama ke nak ikut Nabi? Macam tu persoalan dia. Bahaya. Ustaz nak ikut ulama ke nak ikut Nabi? Dia soalan yang tak wili. Jawapan confirm kita umat Islam ikut Nabi SAW. Tapi soalan sebenar adalah ikut Nabi mengikut kefahaman para ulama atau ikut Nabi mengikut kefahaman kita sendiri. Kerana ulama dia bukan ambil satu hadis terus keluarkan hukum. Mereka akan lihat hadis itu as a whole, secara keseluruhan, disuruh dengan ayat Quran, ditimbang dengan hadis yang lain, ditilik dengan kaedah-kaedah fiqh dan sebagainya, barulah para ulama itu mengeluarkan hukum. Punca kawan-kawan kita itu tak boleh terima bid'ah hasanah adalah kefahaman yang tidak sahih terhadap hadis yang sahih. Jadi kadang orang kata, takkan nak lawan hadis sahih? Tidak, hadisnya sahih. Tapi cara kamu faham hadis itu tidak sahih. Iaitu hadis yang antara lain berbunyi wa kullu bid'atin dalalatun. Wa kullu dan setiap bid'ah, bid'ahlah, dalalatun adalah kesesatan. Jadi kata mereka, kalau Nabi SAW sendiri dah kata setiap bid'ah itu sesat, takkan ada bid'ah yang tak sesat, takkan ada bid'ah yang hasanah. Jadi ini adalah kerana gagal memahami bahawa kalimah kullu yang kita terjemah setiap itu dalam bahasa Arab ada kadanya bermakna semua, ada kadanya bermakna sebahagian. Yang inilah yang diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika Imam Nawawi mensyarahkan hadis tersebut dalam Sahih Muslim. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dalalatun haza amun makhsusun. Dan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan, ini merupakan lafaz yang umum tetapi maknanya khusus. Wal muradu ghalibul bid'ah, yang dikehendaki sebenarnya adalah kebanyakan bid'ah, bukan semua. Maka timbul persoalan, bolehkah kullu difahami dengan makna kebanyakan? Tidakkah sepatutnya kullu itu difahami dengan makna semua, all, ya? Okey, bukan majority. Jadi sekarang ini dia kena faham bahawa kullu dalam Quran dan hadis kebanyakannya bermakna sebahagian. Jarang-jarang sahaja kullu itu bermakna semua. Bahkan sebelum kita pergi kepada kullu, cuba kita faham perkataan setiap dulu. Setiap itu seolahnya semualah, ya. Jadi kalau ada budak sekolah, dia datang beritahu pada kita, dia kata, abang ataupun pakcik, saya pergi ke sekolah setiap hari. Lalu kita tanya dia, betul ke adik pergi sekolah setiap hari? Dia kata betul. Lalu kita tanya lagi, adik hari Sabtu pergi sekolah tak? Dia pun baru balik, dia kata hari Sabtu tak pergi. Hari Ahad adik pergi sekolah ke tidak? Ahad tak pergi, dia kata. Lalu kita kata pada dia, tengok, adik tu menipulah tu. Cakap pergi sekolah setiap hari, Sabtu tak pergi pun, Ahad tak pergi pun, setiap hari apa? Secara jujur, adik tu yang menipu ke pakcik tu yang tak faham bahasa? Macam pakcik tu yang tak faham. Betul lah adik tu cakap pergi sekolah setiap hari, iaitu setiap hari yang sekolah buka dia pergi. Satu Ahad sekolah tutup, memang dah dia tak pergi. Tapi dari segi bahasa pun tak salah dia mengatakan saya pergi ke sekolah setiap hari. Itu baru dalam konteks bahasa Melayu. Cuba kita lihat dalam konteks Quran dan hadis. Dalam Al-Quran Allah berfirman, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Taufan itu membinasakan kulla syai'in, setiap sesuatu dengan perintah dari Tuhannya. Jadi kalau kita lihat sepintas lalu, bila Allah berfirman Taufan membinasakan setiap sesuatu, berarti semua, tak ada yang tak binasa. Tapi kalau disambung ayat itu, fa asbahu la yura illa masakinuhum, maka jadilah kaum tersebut tidak kelihatan lagi kecuali tempat tinggal mereka. Berarti tempat tinggal tidak binasa. Sedangkan tempat tinggal syai'un.
Langit bumi syait tapi tidak binasa, gunung ganang syait tapi tidak binasa. Maka kulla syai'in dalam ayat berarti kebanyakan. Macam kita tengok gambar lepas tsunami macam mana. Macam orang kata padang jarak, padang terkukur. Tapi ada juga lah masjid kat situ okey lagi, tak runtuh, ya. Ada benda-benda yang tak rosak. Tapi itu maksudnya kulla syai'in, kebanyakan. Dalam suratul Kahfi Allah berfirman, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adalah di sana seorang raja, yang raja ini mengambil setiap sampan sebagai rampasan. Kan kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam menuntut ilmu dari Nabi Khidir alaihissalam. Asalnya Nabi Khidir dah bagi tahu, kamu kalau nak belajar, nak mengaji dengan saya, kamu tak akan sabar. Tapi Nabi Musa bersungguh. Kata Nabi Musa, insya-Allah saya sabar. Kalau begitu jangan tanya. Nak menuntut ilmu dengan saya boleh, syarat jangan tanya dulu. Sampai masa saya akan bagi tahu. Tapi Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang rasul, bagi dia tidak tahan melihat perbuatan yang pada zahir syariat salah. Antaranya bila mereka naik sampan, Nabi Khidir lubangkan sampan. Kan itu pertama merosakkan harta benda orang. Yang kedua membahayakan nyawa. Kata kalau lubang di rumah okey lagi, kalau lubang di sampan masuk air akan tenggelam. Lalu Nabi Musa komplain lagi dan komplain lagi. Tapi di akhir kisah itu Nabi Khidir terangkan, adapun sampan itu milik orang miskin. Mereka ni bekerja cari makan di laut, dan saya tadi itu melubangkan. Itu ada sebab. Apa sebab? Kerana ada seorang raja yang mengambil setiap sampan sebagai rampasan. Kulla safinah. Kalau ikut zahir kul berarti semua. Tetapi sepakat ahli tafsir mengatakan tidak. Yang diambil oleh raja hanyalah sampan yang elok. Dan itulah hikmah kenapa Nabi Khidir alaihissalam melubangkan sampan. Kenapa? Kerana supaya bila raja dia ada sikap, dia sebelum rampas sampan dia akan suruh staf dia cek dulu. Kalau sampan tu staf dia bagi report rosak, ada lubang, tak payah. Tapi kalau elok dia rampas. Jadi dia lubangkan tu supaya tidak dirampas. Ini kaedah yang besar dalam kehidupan, dinamakan irtikabu akhaf ad-dararaini, memilih mudarat yang lebih ringan. Kadang-kadang kita pun tak boleh ideal sangat dalam memilih. Kalau ini kan kita ada memilih juga kan. Kadang-kadang orang pun tak faham aku nak pilih yang mana. Ada orang bagi nasihat macam ni, kalau kau rasa semua pun tak okey, kau pilihlah yang paling kurang teruk. Macam mana istilahnya kurang teruk? Bukan paling baik, paling baik tak ada katanya. Yang ni ada masalah, ni ada masalah, ni ada masalah, ni tak apalah. Kau pilih yang paling kurang mudarat dia. Jadi antara sampan dirampas dengan sampan itu berlubang, kuranglah mudarat sampan berlubang. Kalau sampan dirampas langsung tak ada sampan, berlubang boleh baiki. Tetapi yang penting dalam konteks perbincangan kita adalah kulla safinah, maknanya sebahagian, bukan makna semua. Demikian dalam hadis Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam ya'kuluhu turabu illa ajbaz zanab. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah kecuali tulang sulbi. Makan oleh tanah maknanya akan reput. Para Nabi anak Adam atau tidak? Adakah jasad para Nabi dimakan oleh tanah? Tidak. Orang mati syahid juga anak Adam, tapi Allah jaga jasad mereka tidak dimakan oleh tanah. Jadi hadis yang mengatakan setiap anak Adam itu akan dimakan oleh tanah, adakah tak betul hadis itu? Ya, hadis betul. Tapi cara kamu faham hadis tak tepat. Kamu tidak boleh faham kullu bani Adam makna semua anak Adam, tak boleh. Kamu kena fahami kullu bani Adam maknanya kebanyakan anak Adam. Jadi ada juga anak Adam yang apabila meninggal dunia, jasad mereka tidak dimakan oleh tanah. Ya, jelas insya-Allah. Baik. Sebenarnya tak perlu pun kita itu membincangkan kullu tu makna semua atau kullu tu makna sebahagian, sebab sepakat sebenarnya umat Islam mengatakan kullu tu makna sebahagian. Buktinya bagaimana? Contohlah kita ada kawan yang jenis dia tak boleh terima bid'ah hasanah. Dia kata kalau bid'ah mesti semua sesat. Ni jangan buat apa tu doa ramai-ramai ni. Nabi pun tak buat. Kan imam tadi buat kan doa ramai-ramai. Nabi tak buat kata dia. Lagi apa lagi? Kalau masa bulan Ramadan selawat selang tarawih, tak ada dalil Nabi buat, jangan buat. Lagilah tahlil arwah, ramai ikut orang mati zaman Nabi, tak ada pun Nabi buat tahlil arwah, maka jangan buat kata dia.
Jadi kalau dia kata, kita tanya dia, kenapa kamu larang kami buat benda-benda macam ini? Ini kan semua benda baik. Dia kata, Nabi tak buat, mana boleh baik? Nabi tak buat tu haram. Okay. Ada banyak masalah kat situ. Baiklah, tapi kita nak tengok daripada sudut ini dulu. Kalau kita uji dia, kita kata, oh kalau memang Nabi tak buat tu kira haram, kira kamu ni banyak buat benda haram. Dia kata, mana ada, kata. Mana ada apa? Tadi kamu bukan main lagi bersembang dalam telefon. Nabi pun tak pernah sembang dalam telefon. Ini bukan hujah ya. Ini nak uji saja, ujian. Jadi kamu datang ke masjid selalu pun naik kereta kan? Nabi tak pernah pergi masjid naik kereta. Kemudian kamu pergi haji tahun lepas tu kan naik kapal terbang. Nabi pergi haji tapi tak pernah naik kapal terbang. Nabi buat masjid tapi tak pernah letak kapet dan sebagainya. Jadi kamu banyak buat benda yang Nabi tak buat. Kalau kita uji dia begitu, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau dia baru saja berkecimpung dalam bidang membid'ah sesatkan orang, dia akan berfikir balik, betul juga. Kalau asal Nabi tak buat haram, banyaklah benda haram kita buat. Tapi kalau dia otai, orang lama dalam bab membidah wali dia dah expert, hari-hari kerja dia zikir dia bid'ah, ya, dia boleh jawab dengan mudah. Apa jawapan dia? Dia kata tak betul yang kamu cakap tu. Sebab bid'ah ini hanya kalau urusan agama. Yang kamu sebut guna handphone, naik kereta, naik kapal terbang, itu kan urusan dunia. Urusan dunia tak ada masalah kalau Nabi tak buat pun. Okey. Kita setuju tak setuju dengan dia, kita letak tepi dulu. Tapi tidakkah bila dia berkata begitu, berarti dia setuju bahawa hadis wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu sesat, tidak berarti semua. Di sisi dia, bid'ah yang sesat hanya bid'ah dalam urusan agama. Adapun bid'ah dalam urusan dunia terkeluar dari kullu. Jadi kalau begitu kita sama-sama setuju wa kullu bid'atin dalalah berarti sebahagian. Cuma berbeza kayu ukur. Kita ikut kayu ukur Imam Syafi'i rahimahullah taala, kalau selari dengan sunnah kena dengan ajaran Nabi itu hasanah, bercanggah dengan sunnah tak kena dengan ajaran Nabi itu sayyi'ah. Itu kayu ukur kita. Kayu ukur dia kalau bid'ah dalam urusan dunia itu hasanah, sementara bid'ah dalam urusan agama itu sayyi'ah semuanya. Mana satu kayu ukur yang betul? Tak perlu lagi berbalah kullu makna semua ke kullu makna sebahagian. Memang kullu itu makna sebahagian. Tapi bahagian yang mana? Baik. Kalau dia kata bid'ah dunia tak ada masalah, yang masalah tu kalau bid'ah dalam urusan ibadah, urusan solat, kita solat bid'ah jarak-jarak, ya. Urusan tahlil, urusan zikir, itu saja ada bid'ah yang sayyi'ah. Tapi kalau urusan guna handphone, urusan guna kereta, urusan dunia lah, itu tak ada masalah. Jadi seolah-olahnya Islam ni hanya datang untuk tadbir urusan ibadah. Macam ada elemen secularism dekat situ, memisahkan antara urusan agama dan urusan dunia. Padahal kita tahu dunia dan agama kedua-duanya ditadbir oleh hukum. Hatta politik sekalipun kena patuh pada hukum. Buktinya misal kita ambil contoh yang mudah saja. Dan in fact saya pernah interact dengan satu orang yang marah-marah bila saya kata ada bid'ah hasanah, iaitu pembedahan. Pembedahan urusan dunia itu urusan ibadah. Ya, pembedahan urusan dunia. Sebab kita ada keperluan untuk membedah, so kita bedah. Ibadah ni kita tak ada keperluan pun kita buat. Kita tak ada keperluan nak bangun awal pagi untuk solat subuh, tapi sebab itu ibadah kita buat. Jadi pembedahan bukan urusan ibadah, ia urusan dunia. Pembedahan tukar jantina ada tak zaman Nabi? Pembedahan tukar jantina, dia tak ada. Berarti pembedahan tukar jantina itu perkara bid'ah, perkara yang tak ada zaman Nabi. Bid'ah dunia ke bid'ah agama? Bid'ah dunia. Ikut teori kamu, bid'ah dunia tak ada masalah. Betul ke pembedahan tukar jantina okey? Bid'ah hasanah? Ya haram. Kenapa haram? Kerana itu kan mengubah ciptaan Allah Ta'ala. Yang kedua, lelaki menyamai wanita. Jadi kawan itu dia kata itu sebab ada dalil yang mengharamkan. Saya kata itulah poinnya. Poinnya bukan dunia atau agama. Poinnya tengok pada dalil. Kalau dalil mengharamkan, dunia pun haram. Kalau dalil menghalalkan, dalam bab ibadah juga halal. Bahkan ada setengah yang disangkakan bid'ah, bukan bid'ah pun. Bukan bid'ah pun. Dia gagal membezakan antara ibadah yang diikat dan ibadah yang tak diikat. Jadi bila kita kata sebenarnya dalam bab bid'ah ni, asalkan baik boleh buat, yang tak boleh tu kalau tak baik. Oh, dia kata Ustaz senang lah macam tu Ustaz. Kalau pakai asal baik boleh buat, asal baik boleh buat,
Why not kita sembahyang subuh 4 rakaat? Ini namanya biar bodoh asal confident. Sembahyang subuh 4 rakaat tu bila baik bang? Kitab mana yang kata sembahyang subuh 4 rakaat tu baik? Sembahyang termasuk dalam ibadah yang diikat dengan waktu. Tak boleh sembahyang luar waktu kecuali dengan rukhsah. Macam saya tadi dah sembahyang jamak takdim sebab saya dah dalam safar nak pergi ke Manjung. Tapi singgah PJ besok nanti singgah pergi Shah Alam batu ke Manjung. Saya dah sembahyang isyak tu luar waktu, asalnya haram. Tapi sebab rukhsah tak apa, asal tak boleh. Lagi kalau haji tempat sekali. Kalau sembahyang tempat fleksibel. Saya nak sembahyang di Wangsa Maju baru datang sini boleh. Saya dah sembahyang di Petaling Jaya boleh. Nanti nak sembahyang di Shah Alam boleh. Nak sembahyang di London boleh. Bahkan di Washington pun boleh, tak ada masalah. Asalkan masuk waktu. Tapi kalau haji ya tak boleh. Walau sekarang ni susah, beratur panjang visa apa semua susah. Tak nak pergi haji sekarang. Why not kita haji katakan di Putrajaya je. Asalkan niat kita ikhlas kerana Allah kan. Mana boleh. Haji mesti di Kaabah. Ada satu kumpulan nama Ajaran Taslim di Pulau Pinang. Mereka buat haji di Pulau Pinang. Jangan kata haji di Pulau Pinang. Haji di Madinatul Munawwarah itu bid'ah sayyi'ah. Haji mesti di Kaabah. Tak boleh tempat lain. Wukuf di Arafah ni ramai orang. Ustaz, why not kita berfikir di luar kota daripada kita bersesak? Asal niat kita ikhlas, kita wukuf di Mina pun tak apa rasa saya. Berfikir luar kota kata dia. Itu berfikir luar kota. Sebab wukuf mesti di Arafah. Sebab ini diikat dengan tempat. Ada diikat dengan bilangan macam tadi. Dia kata sembahyang subuh 4 rakaat. Tidak boleh kerana sembahyang diikat dengan bilangan rakaat. Haji ada bilangan tawaf, ya. Ada diikat dengan keadaan mesti suci daripada hadas, mesti menghadap kiblat. Ada yang diikat dengan cara rokok dulu, i'tidal baru sujud. Tak boleh sujud dulu baru nak rokok. Ini nama ibadah yang diikat. So buat lain daripada ikatan dia bid'ah yang sayyi'ah. Tetapi ibadah yang tidak diikat kita buat secara umumnya tidak bid'ah. Contohnya selawat. Kenapa kamu komplain selawat salat tarawih? Bila Allah berfirman innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kan ayat Quran yang memerintahkan umat Islam supaya berselawat kepada Nabi SAW. Adakah Allah tetapkan bila? Berarti bila-bila boleh. Sebelum tarawih boleh selawat, selang tarawih boleh, lepas tarawih boleh. Lebih banyak selawat lebih baik. Selawat banyak mana? Ya terpulang lebih banyak lebih baik. Selawat dalam pada madhab kiblat boleh, tak menghadap kiblat tak ada masalah. Suci daripada hadas bagus, tak suci daripada hadas pun tak masalah nak selawat. Itu juga dengan zikir, itu juga dengan doa. Jadi setengah yang dianggap bid'ah sebenarnya bukan bid'ah. Tetapi ialah sesuatu yang telah terpayung dengan dalil umum. Ya. Dan bila mengatakan Nabi SAW tak buat maka haram, maka itu bercanggah dengan sunnah dan juga kaedah. Kaedah sendiri Nabi SAW tidak menganggap haram setiap benda yang Nabi tak buat. Kan Nabi itu sumber rujukan kita. Dalam bab bid'ah kita ikut Nabi. Adakah Nabi tengok urusan dunia, Nabi kata okey, urusan agama Nabi larang? Tidak. Urusan agama pun Nabi biarkan kalau tak bercanggah dengan syariat. Contoh ya, misalnya zaman Nabi SAW ada seorang imam di Masjid Quba buat bid'ah dalam solat. Apa bid'ah imam ini? Dia tu setiap rakaat pun dia mesti nak baca Qul huwallahu ahad, suratul Ikhlas. Maknanya dia akan baca Fatihah, selesai Fatihah dia akan baca Qul huwallahu ahad sampai habis, kemudian dia baca surah, kemudian baru dia rukuk. Rakaat yang kedua pun sama, Fatihah, Qul huwallahu ahad, surah dan dia rukuk. Pertama Nabi SAW tak buat. Yang kedua Nabi tak suruh pun macam itu. Yang ketiga makmum tak suka. Makmum beritahu kepada imam, imam pilih. Imam di sini kalau kena komplain jangan kecil hati. Imam zaman Nabi pun orang komplain kan apa hal. Zaman Nabi pun imam ni dikomplain, imam pilih satu. Kalau nak baca Qul huwallah dah cukup dengan Qul huwallah. Lepas tu rokok. Kalau nak baca surah jangan baca Qul huwallah, pilih satu saja, jangan dibaca dua-dua. Ini cadangan daripada jemaah. Imam ni rupanya paksa dia bertegas, kata dia kamu pun pilih satu je lah. Kalau kamu nak saya jadi imam macam tu cara saya. Jangan banyak komplain. Kalau kamu nak macam-macam nanti imam lain senang. Macam tu pula. Jadi makmum tak berapa selesa lah. Sebab mereka dah okey dengan imam tu, cuma tak berkenan dengan cara dia. Adu kepada Nabi SAW. Kalau betul teori yang mengatakan buat bid'ah dalam urusan ibadah itu haram, tugas seorang Rasul melarang benda yang haram, tabligh, menyampaikan. Jadi Nabi SAW kata panggil dan larang imam itu.
Jangan buat benda yang saya tak buat dalam ibadah, hukumnya haram. Tidak. Nabi SAW memang panggil imam itu, tapi Nabi tanya dahulu, kenapa imam tak nak ikut cadangan dari jemaah? Jawab dia, kerana saya kasih pada surah tersebut, wahai Rasulullah. Kasih pada ayat Quran bercakap tak dengan syarak? Tidak. Mengulangi surah yang sama dalam rakaat yang berbeza ada larangan ke tidak? Tidak. Maka oleh kerana perbuatannya tidak bercakap dengan syarak, niat juga tidak bercakap dengan syarak, Nabi SAW bukan saja tidak larang atau kata haram, bahkan Nabi puji. Nabi kata, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasih kamu kepada suratul Ikhlas itulah memasukkan kamu ke dalam syurga. Jadi nak ikut sunnah Nabi, kita kena iktiraf bid'ah hasanah. Ada orang marah sangat, menggelupur dia bila saya kata mengiktiraf bid'ah hasanah adalah sunnah. Dia kata, ustaz ni nak bagi orang sesat. Bid'ah hasanah bang. Kalau bid'ah sayyi'ah, barulah saya itu nak. Kalau saya kata membuat bid'ah sayyi'ah itu adalah sunnah, itu memang tak betul. Tapi kalau membuat bid'ah hasanah itu sahabat buat. Kalau mengiktiraf bid'ah hasanah, ya Nabi iktiraf. Jadi kata mereka, yang Nabi iktiraf, yang sahabat buat, itu tak apalah, sudah jadi sunnah. Kan sunnah Nabi itu antaranya adalah pengiktirafan. Contohnya imam tadi, asalnya memang bid'ah, tapi bila Nabi iktiraf jadi sunnah takririyah, sunnah pengiktirafan. Jadi betul ya, konsep yang dia sebut tu betul, cuma dia sempitkan. Jadi seolah-olahnya bagi dia itulah satunya bid'ah hasanah, sebab Nabi dah iktiraf. Di sisi kita, itu pengiktirafan daripada Nabi SAW. Kalau ada perkara yang baharu dalam ibadah, tak bercanggah dengan syarak, boleh dilakukan. Begitu. Itu cara kita memahami sunnah Nabi. Lebih-lebih lagi, hampir tidak ada ulama yang menolak bid'ah hasanah semenjak dahulu. Kecuali mungkin yang agak berbeza, itu adalah Imam Asy-Syatibi Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Cara beliau menilai bid'ah itu agak berbeza dengan ulama-ulama yang lain. Tapi ulama selain daripada kawan-kawan kita yang ada di zaman sekarang ni lah, yang kata tidak ada bid'ah hasanah tu, mereka semua terima. Cuma kadang-kadang istilah tadi kan, yang kata kalau tak ada dalil saja bid'ah, yang ada dalil bukan bid'ah. Untuk mereka memanglah semua bid'ah sesat, sebab mereka dah sempitkan bid'ah itu hanya pada yang tak ada dalil. Tapi yang mereka kata bukan bid'ah itu sebenarnya di sisi ulama yang satu lagi itu bid'ah hasanah. Kenapa bid'ah? Sebab baru. Kenapa hasanah? Sebab ada dalil. Contoh lagi supaya kita faham ya. Yang tadi tu saya dah sebut beberapa contoh yang bukan bid'ah, tapi sebenarnya terpayung dengan dalil umum, selawat, zikir dan sebagainya. Tapi ada yang jelas bid'ah. Suatu contoh, sambutan Maulid Rasul. Sambutan Maulid Rasul bid'ah, sebab Nabi tak buat. Mana ada zaman Nabi sempena bulan Rabiul Awal, ada ceramah Maulid, ada jamuan makan, ada majlis selawat, ada qasidah, ada barakan, tak ada. Jadi sambutan Maulid Rasul itu bid'ah. Kenapa ulama kita benarkan dan kata ini hasanah? Sebab dalil bid'ah hasanah itu ada beberapa ya. Pertama, daripada ayat suci Al-Quran. Allah berfirman, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha ila akhir ayat. Wa rahbaniyah, cari hidup sebagai rahib, cari hidup sebagai pendeta, ibtada'uha, mereka orang Nasara yang buat bid'ah itu. Ma katabnaha 'alaihim, kami tak suruh pun mereka buat macam itu. Mana Al-Quran kata rahbaniyah itu bid'ah. Kenapa mereka buat bid'ah ini? Tidak ada lain kecuali nak dapat ridha Allah. Kenapa? Zaman mereka diuji dengan pemerintah yang bergelubang dengan maksiat. Sebahagian daripada pengikut Nabi Isa alaihissalam, orang Nasara menjalankan kewajipan amar makruf nahi munkar. Yang menjalankan amar makruf nahi munkar dibunuh. Jadi yang selamat daripada terjadi itu mereka tersempit. Hidup dalam masyarakat biar maksiat, agama rosak. Duduk dalam masyarakat, halang mereka dari maksiat, nyawa melayang. So nak jaga nyawa, nak jaga agama, mereka duduk jauh daripada masyarakat, di pinggir gunung, di pinggir hutan, dan mereka fokus pada ibadah. Itu tujuannya. Macam mana, apa kaitan dengan bid'ah hasanah? Iaitu fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, lepas dah elok mereka hidup rahbaniyah, mereka tidak lagi memenuhi hak-hak rahbaniyah itu, lalu Allah labelkan mereka sebagai orang-orang yang fasik. Tinggal bid'ah tadi Allah label fasik, berarti bid'ah itu baik. Kita ni akan dipuji kalau tinggal perkara yang buruk.
Kalau kita dikeji meninggalkan sesuatu, berarti yang kita tinggalkan itu baik. Allah keji mereka bukan masa mereka buat bid'ah itu. Allah keji mereka ketika mereka tinggalkan bid'ah itu. Sebab itulah Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala ketika menerangkan tafsir ayat tersebut, beliau mengatakan inilah dalil yang menunjukkan bahawa setiap perkara baharu namanya bid'ah, dan saya dialah bagi orang yang membuat bid'ah yang baik, dia kenalah mengekali melakukannya supaya tak jadi macam orang Nasara tadi, buat bid'ah baik lepas tu tinggal, maka Allah keji perbuatan mereka yang tidak istiqamah tadi. Jadi dalil bid'ah hasanah pertama daripada ayat Quran, kedua daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik, hadis yang sama kawan-kawan kita jadikan dalil tak ada bid'ah hasanah. Hadis yang sama kita kata itulah dalil bid'ah hasanah. Belik. Hadis yang sama, cara memahaminya berbeza, natijahnya berbeza. Hadis yang mana? Hadis yang berbunyi man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan satu perkara baru dalam urusan kami, yang dalam urusan agama ini, apa yang bukan dari agama maka tertolak. Jadi kawan-kawan kita kadang terjemah pun tak habis. Dia kata barang siapa yang mengada-adakan satu perkara baru dalam urusan agama maka tertolak. Dia tak terjemah ma laysa minhu, apa yang bukan dari agama. Jadi yang tertolak hanya yang bukan dari agama. Yang ada asalnya dalam agama itu tidak tertolak. Ini namanya mafhum mukhalafah, kefahaman sebaliknya. Kefahaman sebaliknya maknanya impliedly understood. Kalau mantuk itu expressly mentioned, ya. Okey, contoh apa yang disebut secara jelas oleh imam buat pengumuman, kata imam lepas daripada solat fardu isyak nanti diminta jemaah yang berusia tak lebih dari 40 tahun tolong tunggu sebentar dalam masjid. Contohlah imam buat pengumuman macam tu. Tu seorang jemaah datang, umur dia dah 60. Dia tanya imam, macam mana saya ni umur dah 60 nak kena tunggu ke tidak? Jadi imam pun jawab, bukankah saya tadi dah buat pengumuman? Jadi dia jawab, imam buat pengumuman yang umur tak lebih 40 sila tunggu. Yang umur lebih 40 imam tak cakap pun tunggu ke tidak. Jadi imam mesti fikir, loh, haji faham dah sendiri, tak payah sebutlah kot. Itu namanya mafhum mukhalafah, ya, kefahaman sebaliknya. Apabila Nabi SAW bersabda ma laisa minhu, apa yang bukan dari agama tertolak, maka ma minhu, apa yang dari agama diterima. Jadi bila berlaku bid'ah maulid tadi, maka ulama kena kaji, ini dari agama atau bukan dari agama. Konsepnya dari agama, konsep sambut maulid. Kerana Nabi SAW bila ditanya kenapakah baginda rajin berpuasa hari Isnin, baginda menjawab zaka yaumun wulidtu fihi, hari Isnin itulah hari saya dilahirkan. Mana Nabi sambut maulid setiap minggu, cara Nabi puasa hari Isnin. Tapi kita lain, Ustaz, kita buat sambutan ceramah lah apa semua, boleh ke? Ceramah dari agama atau tidak? Ceramah maulid dia suruh buat apa? Suruh buat maksiat? Suruh buat benda haram? Kan tidak. Ceramah maulid cerita sejarah Nabi SAW, ingatkan tentang perjuangan Nabi, suruh kembali pada sunnah Nabi. Ini termasuk dalam fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah peringatan, ia memberi manfaat pada orang mukmin. Jamu makan, saya nampak macam ada makanan nanti belakang harap-harap ada lah. Jamu makan ini daripada agama atau tidak? Jelas, banyak suruhan-suruh jamu makan. Adanya Nabi SAW sampai ke Madinah, Nabi bersabda afshus salam wa atimut ta'am wa sallu billahi wan nasu niyam. Sebarkan salam, jamulah makan, dan juga sembahyang pada waktu malam ketika orang tidur, yakni salat tahajud. Baik, jamu makan ni ada tak ditetapkan kenapa? Ya boleh. Jamu makan kerana naik pangkat boleh, jamu makan kerana masuk rumah baru boleh, jamu makan kerana lama tak jamu kawan makan boleh, jamu makan kerana birthday kita boleh tak? Kerana birthday isteri kita, kerana birthday Nabi jadi haram masuk neraka? Ya tak mungkin. Jamu makan tu kan umum. Kemudian yang ketiga iaitu selawat. Selawat kan disuruh, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. So nak selawat seorang boleh, ramai-ramai boleh. Selawat yang warid daripada Nabi bagus, selawat yang kita suruh sendiri pun boleh. Apa masalah? Qasidah kan? Qasidah tu kan bersyair, bernasyid. Dia kalau liriknya tak bercanggah dengan syarak harus. Kalau yang bersyair itu tak buka aurat, dia tak ada masalah. So macam mana qasidah dia ada lirik yang haram kan? Yang berqasidah tu buka aurat kan? Berarak.
Berarak apa dia? Berjalan ramai-ramai. Apa hukum berjalan ramai-ramai? Hukum asalnya harus. Boleh berubah kalau berjalan ramai-ramai, misalnya sampai merosakkan harta benda orang. Ini kan ikut ada perubahan kepimpinan ni. Kalau ada orang tak puas hati, dia tak puas hati lah. Tapi jangan buat benda-benda sampai rusuhan dan sebagainya, jangan. Itu merosakkan harta benda dan membahayakan nyawa. Ya. Jadi kalau berarak tu sampai macam itu haram. Kalau berarak tu secara yang tak menutup aurat, kan ada perarakan gay, perarakan LGBT, iaitu haram. Tapi berarak semata-mata nak menzahirkan kegembiraan lahirnya Nabi SAW, itu tidak bercanggah dengan agama, maka itu termasuk bid'ah yang hasanah. Jadi saya rasa jelas penjelasan itu. Dah masuk waktu Isya, saya boleh berhenti di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Allah